Maka sebab itu kata ulama, antara golongan ataupun amalan yang mana mereka ini mendapat keampunan oleh Allah Ta'ala daripada malaikat yang memohon ampun untuk mereka, yang pertama sekali siapa tuan-tuan? Apa amalan dia? Iaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Artinya orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, tuan-tuan, malaikat sentiasa minta ampun untuk dia. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, amalan yang sedikit. Tuan-tuan, amalan yang sedikit. Kita tidur tu malaikat sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Rugi tuan-tuan, tapi berat tuan-tuan. Lagilah sejuk tak? Berat. Nampak? Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, kata ulama bahawasanya dia mendapat keampunan daripada malaikat. Malaikat mohon kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa-dosa kita, iaitu orang yang intizaru solat ba'da solat. Orang yang menunggu solat selepas solat. Tontonlah hari ni, sekarang ni. Hak kita ni semayang maghrib tadi, kita ni sedang menanti untuk solat isyak. Maka golongan orang yang melakukan amalan menunggu solat selepas solat, maka dia sentiasa mendapat keampunan oleh Allah Ta'ala, yang diminta oleh malaikat mengampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Lepas tu untung kita tuan-tuan, nasib baik mula awal hari ni, malam ni kuliah. Kalau tidak 3 bulan tak ada dah tuan-tuan. Dah. Nampak? Masa yang sedikit 30 minit je tuan-tuan. Yalah, memanglah sudah tentu. Dia menunggu. Dia menunggu antara solat dengan solat. Yang boleh nampak, yang mudah kan, antara maghrib dengan isyak lah. Dah, subuh dengan zuhur jauh sekali lah tuan-tuan. Dah, lepas subuh tunggu sampai zuhur je. Ji dah pukul 10 tak bangun-bangun, nak tunggu sampai zuhur. Mana? Dia dapat sekali lah kalau kita buat. Kalau hak kita buat, dia dapat sekali lah. Nampak? Yang boleh nampak mudah maghrib dengan isyak. Sebab tu untung tuan-tuan. Malaikat daripada tadi ni sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita, tanpa kita sedari. Itu pun ya Allah Akbar. Dia tak faham lagi tak? Yang ketiga, amalan yang ketiga, malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita, iaitu orang yang sentiasa berada di saf yang pertama. Allah Akbar. Kena rebut lah. Orang yang sentiasa berada di saf yang pertama, saf hadapan sekali. Mana kalau semayang tu dia berebut, dia nak datang awal, dia nak berada di saf yang pertama. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, hatta kalau manusia ni tahu, la ya'lamun nas, manusia tahu kelebihan duduk saf yang pertama, kalau dia tak dapat nak mengundi, tetap mengundi. Ni tu daftar nak mengundi tu je. Tapi nak faham bahawa sampai hebatnya duduk di saf pertama, kerana malaikat akan doakan keampunan untuk dia. Nampak? Berebut. Cuma kali ni tuan-tuan memang kena berebut juga. Sebab satu saf ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 je. Lepas ni dah rapat, kena rebut tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini amalan ni, orang yang sentiasa nak duduk berada di saf yang pertama, malaikat akan sentiasa. Tuan-tuan bayangkan, misalnya kalau hari Jumaat kita duduk di saf yang pertama, misalnya kata datang pukul apa tuan-tuan? 12. Cepat sangat Ustaz. 12.30. Bayangkan sampai pukul 2 tuan-tuan, berapa jam tu? Malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Dah, sekarang ni memang kena berebut, pukul 12 datang. Kalau tidak kena tutup pintu. Sebenarnya kalau tak, nampak? Amalan orang duduk di saf yang hadapan ni, tuan-tuan, malaikat akan doakan. Yang seterusnya tuan-tuan, malaikat akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Orang yang sentiasa memenuhkan saf. Memenuhkan saf. Memenuhkan saf ni, dia kena jadikan diri dia rajin pergi masjid, pergi surau. Kalau hak semai rumah, mana nak penuh saf? Dia kena jadikan dia antara golongan yang manusia ataupun insan yang sentiasa memenuhkan saf. Orang yang memenuhkan saf semayang ni tuan-tuan, maka dia termasuk golongan yang mana mereka akan meminta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia.
Sentiasa memenuhkan saub. Kalau apa nama saub tu perlu rapat-rapat, melainkan dalam situasi inilah tuan-tuan. Situasi ini lain cerita. Dan seterusnya kata ulama, amalan yang seterusnya malaikat minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita, iaitu orang yang mengucapkan amin bertepatan dengan amin malaikat. Bila mana imam membaca Fatihah dan imam akan menyebut amin, maka bila amin kita itu sama dengan amin imam, maka berketepatan pula dengan amin malaikat. Masya Allah, tabarakallah, malaikat akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Maka sebab itu imam dia lepas baca Fatihah jangan terus sambung kepada sebut amin, kerana amin tu bukan Fatihah. Amin tu Fatihah tu sampai dhalin, sakta sekejap, lepas tu baru sebut amin supaya makmum dapat sama. Bila dapat sama tuan-tuan, man ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang sama aminnya dengan amin para malaikat, maka diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya tuan-tuan, kata ulama bahawasanya orang yang mendapat keampunan oleh Allah Ta'ala daripada ampunnya malaikat kepada dia, iaitu bahawasanya orang yang disebutkan ulama, orang yang duduk di tempatnya setelah menunaikan solat. Maknanya lepas bagi salam tuan-tuan, jangan segera calik bot. Jangan segera cabut. Orang yang setiap kali lepas solat dia masih tunggu lagi duduk di tempat solat dia tu, malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia. Malaikat minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia. Sebab tu duduk dulu, stay. Lagi pun nak lari mana tuan-tuan? Dah jarang-jarang macam ni. Duduk di sejadah masing-masing selagi mana belah bedoh dah. Duduklah. Nampak tuan-tuan, satu kelebihan yang amat besar. Sekali mana kita masih duduk lagi setelah mana kita solat, malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk diampunkan segala dosa kita. Dan seterusnya kata ulama, orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjamaah. Orang yang melakukan solat subuh berjamaah, solat asar berjamaah, maka ini golongan yang mendapat keampunan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka malaikat akan sentiasa istighfar kepada Allah Ta'ala supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala daripada pagi sampai petang. Masya Allah, tabarakallah. Kita sembahyang asar berjamaah, malaikat minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya ampunkan dosa kita sampai pagi. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu paling tidak pun tuan-tuan, tolong jaga 2 solat waktu ni. 2 solat fardu ni, subuh berjamaah, asar berjamaah. Itu yang antara perkara untuk mendapat keampunan. Malaikat minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Itulah sebab kelebihannya besar, dia punya masyakkahnya pun besar, mujahadahnya pun besar. Maknanya halangan nak dapat pun besar tuan-tuan, bukan senang. Sebab apa? Subuh tu memang pun masyakkahnya besar, mujahadahnya besar. Asar pun susah juga tuan-tuan. Masa tu kita dalam keadaan sibuk. Dalam keadaan sibuk. Dan seterusnya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang lain, tanpa orang tersebut. Orang dia doakan saudara dia, didoakan orang lain tanpa orang yang didoa tu tahu. Sebab tu tuan-tuan, mahal harganya orang yang doakan orang lain. Sebab apa tuan-tuan mahal? Kerana bukan senang kita nak doakan orang lain. Dia kata aku sendiri pun doa minta kaya pun tak dapat, ni nak minta orang tu supaya jadi kaya. Payah dia kata. Nampak? Tuan-tuan, kita doakan orang lain senang. Kita doakan orang lain sihat. Kita doakan orang lain kaya. Tanpa orang tu tahu. Tak payah bagi tahu tuan-tuan. Dan malaikat akan sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Tak usah bagi tahu tuan-tuan. Jangan lepas doa bagi tahu, Ji, tadi saya dah doakan Haji dah. Tak payah. Biar senyap saja tuan-tuan. Dan malaikat akan sentiasa minta ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya tuan-tuan, orang yang membelanjakan harta dia, duit dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia infak, dia sedekah, dia zakat, dia gunakan untuk jalan Allah Ta'ala lah, untuk agama. Untuk agama.
beli cat pakai duit dia, cat surau ni. Nampak? Dia gunakan harta dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malaikat doakan minta ampun kepada Allah Taala untuk dia. Dan seterusnya orang yang sedang makan sahur. Orang yang bersahur ni tuan-tuan, malaikat sentiasa doakan keampunan untuk dia. Ini antara waktu yang sangat mustajab, iaitu waktu sahur tu tuan-tuan. Sebab tu untung orang yang berpuasa. Berpuasa jangan tak sahur, kerana waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab doa. Bahkan malaikat akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang yang bersahur. Dan yang terakhir tuan-tuan, orang yang melawat orang sakit. Orang yang melawat orang sakit, ziarah orang sakit ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, malaikat sentiasa doa untuk kita. Sebab tu dengar saja sahabat kita, jiran-jiran kita, saudara kita sakit je, peace dia dah. Sama ada di rumah ke hospital ke, malaikat akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini antara amalan-amalan ataupun golongan yang disebutkan bahawasanya mereka bila amalkan ni, maka dia tergolong daripada malaikat sentiasa wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah itu Tuhan yang amat mengampun bagi segala aulia-Nya, lagi amat rahim, mengasihani dengan mereka itu.